Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Aisyah Qaryah Sungai Bengulu, Tuan Haji Osman, dikasihi tuan-tuan pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah, seterusnya anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah masjid kita pada malam ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ni kita dapat jumpa sebelum daripada kita sama-sama menyambut ketibaan bulan Ramadan, penghulu segala bulan bagi tahun 1442, di mana syukur banyak-banyak kita akan sama-sama dapat solat tarawih pada tahun ini macam dulu-dulu, walaupun kita masih lagi diikat dengan SOP penjarakan fizikal 1 meter. Tapi tuan-tuan tentu masih ingat tahun sudah kita tak boleh semayang tarawih. Raya pun kita semayang di rumah, pakat-pakat jadi khatib baca khutbah raya di rumah masing-masing. Tak pernah tergambar bahawa akan kita jumpa satu bulan yang jadi penghulu segala bulan, tiba-tiba macam tu punya keadaan. Begitulah, kita ni hanya mampu merancang, Allah jua yang menentukan. Saya dihubungi oleh Ustaz Mizan. Dia kata Pak Syekh cakap malam ni berkaitan dengan Isra' Mi'raj lah, dengan nisfu Sya'ban, kalau dan dengan Ramadan nak kau 3 sekali Bang Man. Maknanya masjid kita ini nak selesaikan beberapa sambutan hari besar kebesaran agama yang memang masjid-masjid bila sampai saja bulan Rejab nanti akan buat sambutan Isra' Mi'raj. Bila sampai bulan Sya'ban dia nanti buat nisfu Sya'ban. Bila sebelum sampai Ramadan dia nanti buat istiqbal Ramadan. Kita tengok semana sempatlah. Malam ni kita tengok Al-Isra' wal Mi'raj
yang telah pun kita sambut 27 Rejab yang lalu. Bulan Rejab adalah satu bulan daripada bulan-bulan haram. Kalau orang tanya bulan haram ni bulan apa? Bulan haram adalah bulan yang disinggung, diisyaratkan di dalam Al-Quran, tetapi dengan tidak disebut nama bagi bulan. Nama bulan-bulan haram itu disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya yang sahih. Allah sebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Yang Allah telah tentukan di dalam kitab, di dalam Lauhul Mahfuz. Hari Allah cipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Mana bukan baru. Bukan 100 tahun, 200 tahun, bukan 1000 tahun, 2000 tahun. Bukan selepas zaman Nabi diangkat jadi Nabi. Bukan. Bukan zaman Nabi Adam pun bukan. Allah ciptakan 7 petala langit, Allah cipta 7 petala bumi, Allah sudah tentukan bulan ada 12. Minha arba'atun hurum, daripadanya ada 4 bulan yang haram, bulan yang sangat dihormati. Nabi bagi tahu dalam hadis Nabi habaq di sisi Allah ada 12 bulan. 4 bulan haram, 3 yang berturut-turut kata Nabi, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajabun Mudar. Rajab ni dia duduk satu-satu. Mudar adalah satu nama bagi satu kaum ataupun satu suku bangsa, satu kabilah yang satu kaum yang begitu kuat. Nama dia suku Mudar. Dia kuat menghormati bulan Rajab. Kira kalau jumpa satu orang tu bunuh pak dia, anak selalunya akan ambil balas dendam, darah dibayar darah, hutang darah bayar darah. Tapi oleh kerana kemuliaan bulan itu, bulan Rajab itu, bulan-bulan haram ini, pedangnya tidak dicabut daripada sahur. Bunuh tak ada, berkelahi tak ada. Kira pendek kata, kerana menghormati bulan haram, tengah duk perang, berhenti. Jadi bulan Rajab inilah yang Allah Ta'ala sebut di antara bulan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu buat zalim pada 4 bulan haram ini akan diri kamu. Lalu kita pun dalam mazhab Syafi'i, bulan-bulan haram sunat kita berpuasa. Ya, macam mana kita telah puasa di bulan Rajab yang lalu, kita panggil puasa Rajab. Maknanya puasa bulan haram. Jadi dalam bulan inilah berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Tak kurang daripada 26 orang sahabat Nabi meriwayatkan kisah Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj ini satu kisah yang sangat terkenal. Dia satu mukjizat yang kedua terbesar selepas daripada Quran. Mukjizat Nabi ni banyak. Ada yang kata sampai 1000. Jadi mukjizat Isra' Mi'raj adalah mukjizat yang kedua selepas Quran. Isra' dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang disebut sekaligus, tetapi sebenarnya 2 peristiwa. Orang kata sambutan peristiwa Isra' dan Mi'raj, maknanya Isra' satu peristiwa, Mi'raj satu peristiwa. Cuma dia berlaku pada satu malam. Dia berangkai, dia bersambung. Isra'
dan Mi'raj. Kalau bahasa Arab al-Isra'u wal Mi'raj. Faham Syekh Nasir? No? Isra' itu apa makna? Isra' maknanya berjalan malam. Dari segi bahasa, dari segi istilahnya, Nabi Muhammad kita diperjalankan oleh Allah. Dari mana? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid Haram ada di Mekah, Masjid Aqsa ada di Palestin. Jarak antara Mekah dengan Palestin itu lebih kurang 1200 lebih, 1239 kilometer. No? Daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin dengan menunggang seekor binatang syurga yang dikenali sebagai borak. Borak daripada perkataan barkun, makna dia kilat. No? Dia ada sayap, dia ada kaki, dia binatang tunggangan para nabi-nabi. Bukan Nabi Muhammad saja naik borak, Nabi Ibrahim pun naik borak tu juga. Dia angkat kaki dia, tang mana dia tengok, kaki dia sampai di situ. Dia ni rendah sikit daripada kuda, no? Dia besar sikit daripada kaldai. Itulah borak, lebih kurang macam tu. Diiringi oleh malaikat Jibril alaihi salam, sehinggalah Nabi sampai di Palestin, di Baitul Maqdis. Sebelum itu Nabi singgah sekejap di Yathrib, nama asal bagi Madinah. No, nak bagi satu isyarat, tak lama lagi kamu akan hijrah ke Madinah. Semayang 2 rakaat, singgah lagi, termasuklah singgah di Jabal Musa. Jabal Musa ini bukit Tur Saina di Mesir, di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa bermunajat, bercakap dengan Allah tu. Kemudian singgah lagi di Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Semayang 2 rakaat di tempat perhentian itu semua, sampailah Nabi berhenti terakhir sebelum turun dan tambatlah Jibril akan borak di tambatan yang selalu ditambat borak itu di Masjidil Aqsa. Tuan-tuan semua tahu macam mana hebatnya Masjidil Aqsa. Sebab itu Allah kata dalam ayat suratul Isra pertama itu, dalil kepada Isra itu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, pada satu malam, yakni malam 27 Rajab, daripada Masjid Haram di Makkah ke Masjid Aqsa di Palestin yang kami berkati di sekelilingnya. Sebab bumi Palestin ini, tuan-tuan, adalah bumi paling ramai nabi-nabi diutuskan, paling ramai rasul-rasul diutuskan, iaitu Nabi dan Rasul Bani Israel. Sebab itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim memputerakan keturunan Nabi daripada sebelah isterinya Siti Sarah. Lahir Nabi Ishak, dari Nabi Ishak tu Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Muhammad daripada isteri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar. Lahir di sana juga, dibawa dengan ibunya Siti Hajar ke Makkah. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail, dari Nabi Ismail maka bercampurlah dengan suku Arab di sana, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, kebesaran kami, keagungan kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi perjalanan Isra sampai di Baitul Maqdis, Nabi turun, Nabi jadi imam, disambut oleh para Nabi dan Rasul. Tuan-tuan,
Para nabi dan rasul yang sambut nabi itu dengan roh ke dengan jasad? Dengan jasad. Sebab nabi pun pergi dengan jasad. Macam mana jasad disambut oleh roh, maka tentulah jasad disambut oleh jasad. Sehingga riwayat menyebut bahawa masih kelihatan gubar ataupun kesan-kesan tanah di baju-baju mereka. Nabi jadi imam dalam solat itu menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Nabi, menunjukkan akan betapa besarnya kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berakhir perjalanan di Baitul Maqdis, Nabi memulakan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan bumi ke bumi itu dipanggil Isra. Perjalanan bumi ke langit itu dipanggil Mi'raj. Jadi Nabi pun naik Mi'raj itu araja ya'ruju. Perkataan Mi'raj, araja makna naik. Naik dari mana? Dari bawah ke atas. Ustaz Mizan, atas ke bawah tu namanya turun, ya kan? No? Naik daripada bawah ke atas. Naik lagu mana? Wallahu a'lam. Yang jelas Borak tidak naik lagi. Borak tunggu di bawah. Mungkin Nabi naik, Jibril pegang Nabi, tak pegang Nabi, tiba-tiba naik macam tu. Macam kita nampak seorang itu naik di dalam kotak lift, kan? Hadiah tu kan lift luar ni, kan? Naik daripada luar, kita nampak dia zoom naik ke atas. Orang yang duduk dalam nampak orang luar tertinggal di bawah, kan? Dalam kotak cermin. Macam itulah kalau kita nak gambarkan. Naik sampai langit pertama. Di langit pertama, malaikat yang jaga pintu tanya. Berlakulah dialog dengan Jibril. Ringkasnya, dia benarkan Nabi Muhammad naik dan disambut oleh Nabi Adam. Ada riwayat menceritakan Nabi Adam pada saat itu dia tengok sebelah kanan, senyum dah, seronok dia. Dan bila dia tengok sebelah kiri, menangislah Nabi Adam. Tuan-tuan, bila ditanya kepada Jibril kenapa Nabi Adam tengok belah kanan, dia senyum, dia seronok. Dia seronok kerana dia melihat anak cucunya yang beriman. Anak cucu yang beriman nanti akan masuk dalam surga. Nabi Adam pun seronok. Tapi bila dia tengok belah kiri, dia tengok anak cucu cicit dia yang derhaka, mereka akan dibakar di dalam neraka. Sedih dan menangislah dia. Jadi kita syukur kerana kita ini adalah mereka yang duduk di sebelah kanan yang Nabi Adam tengok, dan dia terseronok dan dia senyum. Pertahankan iman itu, tuan-tuan. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi. Langit yang kedua, jumpalah dengan Nabi Isa. Jumpalah Nabi Muhammad itu dengan Nabi Isa serta Nabi Yahya alaihi wassalam. Naik lagi di langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik lagi yang keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik langit yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Naik langit yang ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Masa naik langit yang keenam, jumpa Nabi Musa. Sekali lagi peristiwa Nabi Musa juga menangis. Nabi Musa menangis. Dia tengok Nabi Musa sedang menangis. Lalu Jibril tanya Nabi Musa kenapa dia menangis. Nabi Musa pun menunjuk kepada Nabi Muhammad. Dia menangis kerana umat dia sedikit sahaja yang berada di dalam syurga berbanding umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak, tuan-tuan? Betapa betuahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kerana umat Nabi Muhammad paling ramai berada di dalam syurga. Tuan-tuan, Nabi Muhammad naik lagi sampai jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7, Nabi Ibrahim sedang dilihat bersandar di satu
seumpama tiang begitu. Di situ ada satu tempat, nama dia Baitul Izzah. Baitul Izzah ini dalam hadis sahih cerita tentang Baitul Izzah. Setiap hari malaikat-malaikat Allah yang dibenarkan masuk ke dalam Baitul Izzah untuk beribadat 70,000 orang. 70,000 malaikat ini akan masuk dalam satu hari, dalam satu masa. Bila mereka itu keluar, mereka tidak akan boleh masuk lagi sampai bila-bila. Punya dahsyatnya Baitul Izzah ni. Bukan Baitul Izzah, sorry dengar, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini dia duduk betul-betul di atas Kaabah. Kaabah duduk di bawah, Baitul Ma'mur di atas, di langit yang ketujuh. Kata sebagian ulama, kalau dilepaskan seketui batu daripada Baitul Ma'mur itu, niscaya batu itu akan jatuh dan timpa tepat di atas Baitullah. Baitullah di Makkah itulah pusatnya umat Islam seluruh dunia beribadat. Mereka akan pergi ke Makkah sampai kelar ni musim Covid ni pun tetap akan ada orang tawaf setiap ketika di Baitullahil Haram. Cuma beza kita dengan Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur itu malaikat boleh masuk satu masa sekali saja. Kita boleh masuk banyak kali. Kita sampai di Mekah, kita pergi tawaf. Saat lagi kita balik tidur lena, kita pergi pula boleh tawaf lagi. Esok kita pergi Tan'im, niat lagi buat umrah, pergi tawaf lagi. Balik mai dah ke Sungai Mengulu, daftar pula boleh pergi pula buat umrah, masuk lagi Baitullah. Nampak tak? Tapi di sana tidak. Bila 70,000 tu masuk, keluar tak boleh masuk dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal malaikat itu terlalu ramai. Dalam akidah kita mengaji aina maskanul malaikah, di manakah tempat tinggalnya para malaikat? Tempat tinggal mereka itu adalah di langit. Mana langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu, semua tu tempat tinggal malaikat. Mana malaikat ni ada yang turun tak mai ke sini? Ada malaikat hafazah, ada malaikat tugasnya membawa hujan, membawa rezeki, ada malaikat cabut nyawa, ada malaikat, nampak? Malaikat dengan tugas-tugas. Ada yang sujud, ada yang rokok, ada yang tasbih, ada malaikat terlalu ramai. Sehinggalah nisbahnya kalau nak disebut beza malaikat jin dan manusia, kalau satu orang manusia itu ada 9 jin, kalau 9 jin ada 99 malaikat. Lebih kurang tu kalau kita nak faham. Sikitnya kita ini, ramainya jin itu, lagi ramai malaikat Allah. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Jibril, penghulu segala Nabi, dia pun iring Nabi lagi naik sampai Sidratul Muntaha. Kan Allah cerita dalil Mi'raj itu, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad tengok Jibril sekali lagi dalam rupa Jibril yang asal. 2 kali lah mana Nabi tengok. Kali pertama bila? Kali pertama masa di bumi, di Gua Hira dulu. Jibril ni rupa dia yang asal tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia besar, dia tinggi, sehingga kalau Nabi berdiri itu, Jibril buka sayapnya, tak nampak ufuk timur. Dia buka belah barat, tenggelam ufuk barat. Nabi langut, tak nampak sud kepala dia. Punya besarnya Jibril alaihi salam. Tapi Jibril kebiasaannya jumpa Nabi rupa seorang laki-laki yang segak, berpakaian putih, rambutnya tersisir kemas. Itu Jibril. Jibril iring Nabi sampai satu garisan. Nabi sampai di tempat itu, Jibril pun kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu langkah, kamu pergi lagi, kamu akan lepas.
Tapi kalau saya langkah, saya terbakar. Tuan pergilah. Kalau tuan langkah, tuan tak ada masalah. Tapi kalau saya nak iring lagi tuan, saya tak boleh dah. Tang ni saja saya boleh iring. Dahsyat tak dahsyat tuan-tuan? Begitulah hebatnya Nabi, sehingga tadinya di bawah Nabi dah semayang jadi imam para Nabi-Nabi. Naik di tiap-tiap langit, disambut dan dimuliakan oleh Nabi-Nabi tertentu. Naik lagi diiring Jibril nak jumpa dengan Allah, sampai satu garisan Jibril pun tak boleh pergi. Nampak? Naik lagi Jibril dah berhenti tak pergi, Nabi pergi seorang-seorang. Sampailah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang laisa kamislihi syai'un, tidak Allah itu serupa dan seumpama apa-apa, tidak berpihak dan tidak diikat dengan masa. Allah Ta'ala telah berikan keparduan sembahyang sehari semalam 50 waktu. Ringkasnya turun bawah jumpa Nabi Ibrahim tak masalah, turun lagi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa lah yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu memberi nasihat kepada Nabi Muhammad. Kan? Tanya, ceritalah Muhammad apa berlaku di atas begitu-begian. Nabi Muhammad pun cerita, Allah telah fardukan kepada umat aku 50 waktu. Nabi Musa kata tak boleh, 50 waktu tu banyak. Umat aku ni badan lagi gagah pada umatmu. Umat aku lagi bat, tapi mereka pun tak lepi, tak lepas. Teruk ni 50. Dia kata, naiklah wahai saudaraku, mintalah keringanan. Nabi Muhammad pun naik tuan-tuan. Maka sampailah keringanan yang diberi oleh Allah 5 waktu. Daripada 50 sampai tinggal 5. Ketika itu kata Nabi Musa, pergilah naik lagi. 5 pun banyak. Tu dia tuan-tuan, apa yang tak tu? 5 pun banyak. Tapi Nabi Muhammad kata kat Nabi Musa, ini juga diwahyukan Allah. Inna istahyaitu min Rabbi. Sesungguhnya aku sudah jadi malu dengan Tuhanku. Ketika itulah dia mendengar suara bahawa telah kufardukan kepada kamu dan umat kamu 5 waktu solat sehari semalam dengan ganjaran 50 waktu. Boleh nampak macam mana Allah Ta'ala takdirkan peristiwa menerima keparduan solat bermula dengan 50 berakhir dengan 5 sebagai satu bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada umat kita semua. Kita semayang sehari semalam wajib fardu 5 waktu je, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi ganjarannya 50 waktu. Seolah-olah nasib tadi kita semayang maghrib 1 waktu sudah macam 10 waktu. Sehari kita semayang isya macam 10 isya. Esok kita semayang subuh macam 10 subuh. Tadi kita semayang zuhur macam 10 zuhur. Kita semayang asar tadi macam 10 asar. Jadi 5 kali 10 50. Besar tak pahala? Besar. Bayangkan kita semayang jamaah, lagi besar. Bayangkan kalau kita tinggal. Makna kita bukan tinggal 5, seolah-olah kita tinggal sehari semalam 50 waktu. Sebab itu tinggal semayang dosanya bukan kecil. Tinggal semayang dosanya adalah besar. Tuan-tuan, kemudian Nabi turun membawa keparduan solat. Perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah satu perjalanan penuh kemuliaan. Mempunyai tujuan yang tertentu. Ulama' telah meletakkan antara lain tujuan. Selain daripada tujuannya untuk menerima keparduan solat yang menunjukkan solat itu begitu besar, begitu utama daripada semayang, daripada puasa yang kata semayang tu besar dan utama, solat itu penting dan utama berbanding
puasa, berbanding haji, berbanding zakat. Puasa Ramadan hak kita nak buat tu rukun Islam. Zakat itu rukun Islam. Haji itu rukun Islam. Semayang rukun Islam. Tapi semayang jauh lebih tinggi berbanding yang lain. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada yang lebih besar daripada semayang. Kalau semayang out, hak lain out. Nampak tak? Pasal apa? Di antara jawapannya adalah sembahyang itu telah Nabi terima sendiri dari Allah berbanding haji, zakat, puasa Ramadan, semuanya Jibril bawa turun daripada Allah kepada Nabi. Nampak tak? Nabi terima zakat, Nabi terima keparduan puasa Ramadan, Nabi terima keparduan haji, umrah dan lain-lain daripada keparduan, semuanya dibawa oleh wahyu Jibril. Jibril bawa wahyu yang diterima dari Allah turun ke bumi bagi kat Nabi. Tapi sembahyang Nabi naik terima sendiri di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nampak tak? Ustaz? Sebab tu sembahyang ini tak boleh sekali-kali kita tinggal. Sibuk macam mana pun kita kena buat. Sembahyang ini Nabi kata beza antara orang Islam dan kafir. Sembahyang, Nabi kata as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang bagi agama. Man aqamaha faqad aqabaddin, siapa yang mendirikan akan sembahyang, dia telah mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa tinggal akan sembahyang maka dia runtuhkan agama dia. Kalau kita nak buat bangunan, kita kena letak alang, kasau, bumbung, no, semua kita nak kena letak atas tiang. Betul tak betul? Kalaulah tiang itu dipacak atas tanah, yang mana tanah itu telah dikejapkan, itulah umpamakan iman. Tanah yang telah kita piling, kita nak bina bangunan tinggi atas tanah tu, tapak itu iman. Maka yang nak bina atasnya syariat, maka tiang itulah semayang. Tiang itulah semayang. Di tiang itulah kita nak bubuh apa? Kita nak bubuh dinding kah? Kita nak bubuh tingkap kah? Kita nak pelekat pintu kah? Kita nak bubuh alang? Kita nak pasang kasau? Kita nak bubuh bumbung? Semua atas tiang. Kalau tiang tak ada boleh kah? Tiang tak ada, tak boleh. Sebab tu siapa tak semayang, habis dia. Habis dia tak ada akaun. Macam semayang ni kita kata akaun lah. Kita ada duit, nak buhlah akaun bank, no? Macam haji tu duit, macam zakat tu duit, macam puasa tu duit, akaun bank tu semayang. Jadi kita nak pergi bubuh dalam akaun tak ada. Nak bubuh ke mana? Macam tu tuan-tuan. Yang kedua, antara tujuan lain daripada Isra Mi'raj itu adalah mengejapkan hati Nabi, mengukuhkan hati Nabi dan perjuangan Nabi, dan menghiburkan baginda yang telah melalui satu tempoh perjalanan dakwah yang begitu hebat. Isra Mi'raj ni tuan-tuan, dia berlaku setelah Nabi hampir setahun lagi nak hijrah. Sudah 11 tahun Nabi nak masuk tahun ke-12 dah waktu tu Nabi berdakwah. Teruk dah. Orang Mekah ni macam tak mau dah pada Islam. Bahkan pak menakan Nabi pun mati. Sudah dalam keadaan tidak masuk Islam. Nabi sedih sangat. Isteri Nabi Siti Khadijah pun wafat. Tak ada siapa dah waktu tu tokoh-tokoh yang besar dalam hidup Nabi yang rapat dengan Nabi. Pak menakan Nabi macam ayah Nabi. Isteri dia tentulah sekali. Tak ada isteri lain. Nabi hanya Siti Khadijah waktu tu. Nabi tak menikah dengan wanita lain waktu ada Siti Khadijah. Sehinggalah Allah turunkan ayat Quran saat Nabi bersedih kerana pak menakan Nabi tak masuk Islam. Nabi nak bagi kunci syurga tapi dia tolak. Waktu Nabi berduka cita disebut Am Al-Huzni, tahun duka cita itulah Allah turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad,
Engkau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah boleh bagi petunjuk hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Ini satu pengajaran nak abang kat tuan-tuan. Kita tak boleh bagi hidayah, Tok Imam tak boleh bagi hidayah, Tok Qadhi tak boleh bagi hidayah, Tok Mufti tak boleh bagi hidayah. Hidayah milik Allah. Kalau hidayah ni tak mizan kita boleh bagi, tentulah hidayah akan meratai dan meliputi. Tetapi tidak, hidayah milik Allah. Kita hanya boleh menyampai. Nabi ajak kita macam mana Nabi berjuang sampai pak menakan dia mati depan dia, dia sampaikan Islam. Nak abang kata, jangan kita berhenti menyampaikan Islam. Jangan kita berhenti menyeru kepada dakwah Islam. Jangan berhenti, kerana Allah Ta'ala yang memerintah kita sampai, tetapi yang akan memberi hidayah adalah Allah SWT. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah ke anak dia, tapi Allah ajak Nabi Nuh jangan berhenti menyampai. Anak sendiri pun tak boleh, tuan-tuan oi. Anak Nabi Nuh itu Nabi, isteri Nabi Nuh itu Nabi, isteri Nabi Nuh, Nabi Nuh itu isteri dia, anak dia pun tak dapat hidayah. Itu dia. Tapi dia ajak kita semua dalam kisah Quran, macam mana kita diajak menyampaikan dakwah ini tak boleh berhenti. Nabi Nuh tengok anak dia duduk tenggelam timbul dalam bah yang besar. Dia kata ke anak dia, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mai naik dengan kami. Nampak tak? Dia tetap nak selamatkan. Fala takum ma'al kafirin, jangan kamu duduk join dengan puak kapiak tu. Mailah jadi Islam, mai naik kapal ni. Tapi Allah Ta'ala tetap nak tunjuk kat Nabi Nuh bahawa hidayah bukan milik kamu Nuh, hidayah adalah milik Allah. Qala, jawab anak dia, sa'awi ila jabalin, aku akan berenang pergi gunung itu, ya'simuni minal ma', dia kata gunung itu akan protect aku, dia akan selamatkan aku dari banjir ini. Sedangkan waktu tu tuan-tuan dah tenggelam dah, nampak tinggi gunung yang jauh-jauh, dia tetap tak pi, walaupun dia tahu saat lagi dia akan mati. Allah dah tulis dia akan mati tenggelam dalam keadaan kafir. Jadi jangan putus asa, kita kena terus berdakwah. Nabi tak putus asa, isteri mati, pak menakar mati, Nabi pergi berdakwah di Taif. Tapi sampai di Taif, dekat 100 kilo perjalanan, bukan naik kenderaan pacuan 4 roda, dia kena mendaki macam lebih kurang kita naik Cameron Highland, tuan-tuan, pergi Taif. Yang sambut Nabi, tuan-tuan, bukan talak al-badru alaina. Kita ingat kan? Nabi sampai Madinah, tala'al badru alaina. Orang sambut Nabi dengan penuh kegembiraan. Nabi sampai dari Makkah ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Kita ingat? Nabi tak disambut, Nabi tak ada sambutan bunga manggar, kapet merah, tak ada. Tuan-tuan, Nabi bahkan telah dipunggai dengan ketui batu. Nabi SAW bukan bodoh, Nabi cerdik. Nabi pergi ke rumah ketua-ketua kabilah di Taif. Nabi pergi kepada ketua suku kaum dulu di Taif. Nabi SAW nak bagi dakwah, tapi bukan Nabi pergi pasar, bukan Nabi pergi hai orang-orang Taif, bukan. Nabi pergi ke rumah ketua. Kalau Nabi boleh ubah ketua, Nabi boleh ambil orang bawah. Tapi Allah takdir kepada Nabi bahawa ketua-ketua Taif ini pun mereka tolak Nabi. 2-3 orang mereka pakat, mereka upah puak-puak mabuk ayat ketum di Taif tu. Ketum pun ada di Taif kan? Dengan geng-geng rempit tu balin Nabi sehingga berdarah tubuh Nabi, tuan-tuan. Luka Nabi. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, menjaga Nabi tu pun kena tubuh Nabi dengan ketui batu kerikil berdarah. Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati,
Kepadamu lah ya Allah aku mengadu, betapa lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati ya Allah, aku mengadu sikit sahaja elah aku dah tak tahu nak buat macam mana dah. Puak ni semua nak ajak depa pada Islam, depa tolak Nabi. Ila man takiluni, kepada siapalah aku ni kau serahkan ya Allah. Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kepada orang-orang jauh ini yang mereka berpaling, mereka tak mau terima dakwah Islamku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang mereka boleh buat apa yang mereka suka kepada aku. Nabi kata apa? Allahumma, lepas Nabi kata anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, engkau Tuhanku, engkau Tuhan orang-orang yang lemah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kalaulah sekiranya apa yang berlaku kepadaku ini tidak menurunkan kemurkaanmu kepadaku, aku tidak akan peduli. Itu yang ada dalam jiwa Nabi yang kental, semangat Nabi yang sangat tinggi. Walaupun Nabi luka berdarah, walau Nabi dihalau, walau Nabi dicaci, walau Nabi dikeji, walau Nabi dihina, umat di Mekah sudah menolak. Pergi ke Taif, Nabi disakiti, Nabi tetap kata, kalaulah semua yang berlaku engkau tak murka pada aku ya Allah, cukuplah. Maksudnya aku tidak peduli, aku akan tetap berdakwah. Tuan-tuan, sebab tu Nabi disebut Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling hebat menerima ujian pada Nabi-Nabi lain ada pada Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Tuhan hantar malaikat jaga bukit, jumpa Nabi, diuji lagi hati Nabi, diuji lagi kekasihnya Allah ini. Dengan malaikat itu bagi tahu dekat Nabi, dia hanya menunggu perintah Nabi. Kalau Nabi suka untuk umat itu dibinasakan, dia akan cabut bukit itu dengan izin daripada Allah untuk dihempak atas kepala mereka. Tapi Nabi ajak kita, no. Nabi tarbiyah kita umat dia bahawa Nabi itu adalah Nabiur Rahmah. Nabi itu Nabi yang penuh dalam jiwanya kasih dan sayang. Nabi itu bukan Nabi yang melaknat umat. Tuan-tuan, Nabi kata dekat malaikat tu, tak payah, la'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'buduhu ala wajhi hadhil ard. Aku doa mudah-mudahan Allah akan keluarkan daripada tulang sulbi mereka ini hamba Allah, turunan mereka yang akan menyembah Allah di muka bumi. Itu dia tuan-tuan. Kalau kita tu orang biasa ni diuji sampai macam tu, teruk-teruk lah, jauh dah kita dah khabat bukit punya teruk, sampai depa bubuh darah-darah agak-agak ke mana tuan. No, malaikat jangan ambil bukit Taif Mekah ni, hampir ambil no gunung Everest, tenggelam sampai 7 kali gunung Everest dalam bumi. Pasal apa? Itulah hamba jiwa yang lemah. Nabi ajak kita tarbiyah umat, ajak para pendakwah, jangan jadi juru laknat umat, jadilah mereka yang memberikan rahmat, menyampaikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, balik daripada peristiwa itulah tak lama berlaku Isra Mi'raj. Sebab itu Allah kata innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah dengar doa Nabi, Allah dengar cacian umat yang mencaci Nabi, Allah nampak apa yang kena pada kekasih hatinya Rasulullah, luka berdarah di tubuh Nabi. Allah juga nampak apa yang mereka itu buat pada Nabi. Seolah-olah Allah kata, wahai kekasihku Nabi Muhammad, biarlah seluruh bumi ini sekalipun andai mereka menolakmu, mereka tidak menyambut kedatanganmu, sesungguhnya seluruh isi langit sedang menanti-nanti untuk memuliakanmu. Nampak tak? Sebab itu Nabi disambut oleh Nabi-Nabi, Nabi disambut oleh Rasul-Rasul, Nabi jadi imam mereka, Nabi naik disambut di tiap-tiap pintu langit, Nabi kemudian naik bertemu dengan Allah untuk dimantapkan jiwanya, dikentalkan apa yang ada dalam dadanya untuk balik dan meneruskan perjuangan. Tuan-tuan, kalaulah kita tak dana tengok Isya bila, kalaulah kita nak faham apa yang Nabi tengok dalam perjalanan itu, saya tak ada nak cerita lah banyak kan,
Nabi tengok dalam perjalanan itu sebagai sesuatu yang kita kena temui sebagai umat Nabi. Ya, memang betul. Nampak tak? Dalam perjalanan itu ada hukum orang makan riba, ada cerita orang tak bayar zakat, ada orang yang dia dah tanggung amanah, nak lagi amanah dipikulnya, ada orang yang khianat, ada orang yang fitnah, ada orang yang melalaikan sembahyang, ada panggilan Yahudi, ada panggilan Nasrani. Nampak tak? Ada yang berkaitan dengan syaitan. Itu dalam sepanjang perjalanan. Nah, Nabi SAW telah ditakdirkan oleh Allah sebelum memulakan perjalanan Isra' Mi'raj itu, Isra' bumi ke bumi, bumi ke langit itu, Nabi telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan satu peristiwa dikenali sebagai Syaqqus Sadri. Ini saya nak buat kesimpulan untuk Isra' Mi'raj, tuan-tuan. Syaqqus Sadri ini makna belah dada. Belah dada. Nabi diambil oleh Jibril, waktu tu Nabi duduk tidur di antara pak saudara dia, Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Waktu tu duduk di Hijr Ismail, duduk dekat Hijr itu, diangkat Nabi dan dibelah dada dekat Bi'ri Zamzam. Dekat-dekat sebenarnya Bi'ri Zamzam tu dalam Baitullah itu juga, tuan-tuan. Di dalam Masjidil Haram, bukan Baitullah, dalam Masjidil Haram tepi tu, tak jauh dengan makam Ibrahim itu ada Bi'ri Zamzam. Dibelah dada, diambil hati, dicuci dengan air Zamzam, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, baru Nabi nak dibawa. Nampak tak? Nak habang kata Nabi dipersiapkan untuk perjalanan yang hebat itu dengan dibelah dada, dicuci hati, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah. Sebelum itu Nabi telah dibadai dengan ujian, penghinaan, penistaan, cacian, cercaan, disakiti, berdarah-darah. Semua itu tribulasi, mihnah yang Nabi lalui sebelum Nabi nak dibawa untuk bertemu di alam yang tinggi, untuk mendapat kemuliaan bertemu dengan Allah. Lalu nak habang kepada umat, jangan harap kata kita nak dapat ketinggian di alam yang tinggi kalau kita tidak diuji. Satu. Yang kedua, jangan harap kita nak boleh lepas dalam perjalanan seperti perjalanannya Nabi dalam Isra' Mi'raj itu, berjumpa macam-macam itu. Jumpa dengan orang berat nak semayang, jumpa dengan panggilan dunia dengan dunianya, panggilan Yahudi dengan Yahudinya, panggilan Nasrani dengan Nasraninya. Nah, kita nak lepas itu semua kalau kita tak buat proses belah dada. Kita mesti kena buat proses belah dada. Nabi Muhammad dibelah dada berkali-kali, tuan-tuan. Kecil Nabi dibelah dada, diangkat jadi Nabi, Nabi dibelah dada. Waktu Nabi nak naik Isra' Mi'raj, Nabi dibelah dada. Nak bagi tahu bahawa proses belah dada menyucikan hati, masukkan iman, masukkan hikmah, mesti kita buat kalau kita nak melepasi ujian dalam kehidupan. Nak naik alam yang tinggi di langit, mesti melalui perjalanannya yang di bawah dipanggil alam bumi ke bumi. Cuba tengok Al-Quran, Allah kata minal masjidi ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi memulakan perjalanan Isra' daripada Masjid Haram, berhenti di Masjid Aqsa. Nak habaq kata di bumi ni, kalau siapa tinggal masjid, dia tidak akan pernah dapat naik di alam yang tinggi. Kita tak boleh tinggal. Masjid ni tempat sujud, tuan-tuan. Masjid ni rumah Allah. Mana ada umat yang berjaya yang tak peduli pada masjid. Nah, kita nak sembahyang Jumaat di mana? Di masjid. Kita sembahyang jemaah di mana? Di masjid. Kalau kita pi ke mana pun kita tak tinggal masjid, maka berjayalah kita. Belah dada maknanya muhasabah. Hari-hari kata Imam Ghazali, kita kena merenung diri. Satu daripada 4 perkara yang dia pesan, bila kita dapat pagi-pagi, jangan tinggal baca Quran, jangan tinggal zikrullah, jangan tinggal berdoa, jangan tinggal merenung diri, muhasabah. Kalau sekiranya ada benda salah, betulkan kesalahan. Ada benda silap, betulkan kesilapan. Istighfar, minta ampun pada Tuhan, minta taufik hidayah supaya Allah tunjuk perjalanan hidup kita di atas kebenaran. Tuan-tuan, muhasabah adalah satu perkara penting dalam hidup seorang manusia ataupun organisasi sekalipun. Check and balance, tengok betul ke salah.
Kalau salah, kita betulkan. Kita manusia biasa, nasihat, kita bukan malaikat. Kita boleh silap, tapi kita cepat-cepat balik kepada Allah, kita minta ampun, dan kemudian azam tak mau buat lagi, benci dosa yang kita buat, kita istighfar, dan kalau melibatkan manusia, kita kembalikan hak kepada yang berhak. Tuan-tuan, kita masukkan hikmah, masukkan iman, hikmah, cari ilmu yang akan bertambah, dan iman yang akan bertambah dengan sebab amalan kepada ilmu yang telah kita perolehi. Al-iman yazid wa yanqus. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu dia bertambah dan berkurang. Jadi kita nak tambah iman lagu mana? Al-iman yazidu bit-ta'ah. Iman bertambah dengan taat. Bila kita taat kepada Allah, bertambah iman. Wa yanqusu bil ma'asi. Jadi kurang dengan maksiat. Bila kita terlibat dengan dosa, iman kita akan kurang. Lagu tu. Jadi kita kena pastikan iman kita selalu bertambah dengan beramal dengan ilmu. Nak dapat hikmah, kena cari ilmu. Hikmah itu ada ulama sebut dia adalah mengetahui akar hukum hakam yang berkaitan dengan akar agama. Kita mengetahui hukum-hukum yang ada dalam agama kita. Ilmu yang kita perolehi yang menjadikan kita ini semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada azab Allah, mengetahui halal dan haram. Semua itu hikmah. Kita membaca yang tersurat, kita memahami yang tersirat, kita melihat dunia, kita nampak akhirat. Kita tengok permukaan, kita nampak di bawahnya. Sehinggalah siapa yang Allah bagi hikmah, Allah kata wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa diberikan hikmah, dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Nampak tak? Ada orang dia melihat betapa dahaganya dia dengan ilmu yang dia tak pernah rasa cukup. Dia dahaga dengan ilmu seperti seorang yang minum air laut yang tak pernah menghilangkan dahaganya. Terus dia mencari setiap malam ilmu, setiap hari ilmu, dan apa yang dia dapat itulah yang diamalkan. Bertambah asyik dia mencari ilmu sehinggalah dia mati di medan ilmu. Betul tuan-tuan? Siapa yang dapat rasa macam tu, sehinggalah dia tidak akan pernah selesa dalam hidupnya kecuali dia memperolehi bahagian daripada hikmah ini, daripada ilmu. Bayangkan betapa betuahnya kita sekeluarga kalau sekiranya kita, anak isteri kita adalah orang-orang yang cinta dengan ilmu, yang suka beramal dengan ilmu, yang menghayati ilmu. Hari ini tuan-tuan, kita kalah dengan apa yang Nabi tonton dalam perjalanan. Nabi diperlihat dalam perjalanan sebab masalah di awal itu, masalah iman yang lemah, masalah hikmah yang hilang. Nampak tak? Iman lemah, ilmu tak ada, jahil agama, akhirnya iman tinggal setipis kulit bawang. Macam mana nak lalui Yahudi punya tipu daya? Ni Yahudi punya tipu daya nak lalui macam mana? Dia tak akan dapat melepasi Yahudi, Nasrani, dunia. Nabi dipanggil oleh dunia nanti sekejap, Muhammad. Nabi tak nyahut pun, Nabi tak berhenti sembang pun. Dalam Nabi tak sembang, tak menyut pun, berapa ramai yang jadi pemuja dunia. Yahudi panggil Nabi Muhammad, Nabi tak berhenti pun. Nasrani panggil Muhammad, Nabi tak berhenti pun. Kalau Nabi berhenti, kalau Nabi menyahut, habis umat Nabi jadi Yahudi, umat Nabi jadi Nasrani. Tapi hari ini tuan-tuan, Masya Allah, Allahu Akbar. Berapa ramai umat Nabi yang sudah dapat kemuliaan Islam sebagai agama. Imannya jadi setipis kulit bawang. Dia hilang sensitiviti. Dia rasa dia tak sayang lagi dengan agama. Kemarin dulu ada satu orang telefon saya. Dia kaunselor tuan-tuan. Dia kaunselor yang terlibat dengan peringkat kebangsaannya, kaunselor. Dia kata dia dapat satu panggilan telefon daripada satu anak muda. Anak muda ni umur dia 30-an. Dia bagi tahu apa? Dia telefon kaunselor tu sebab dia nak dengar nasihat daripada kaunselor itu, nak dengar kaunseling daripada kaunselor bertauliah ini. Dia dah rasa tak boleh tahan dah.
dia nak keluar daripada Islam. Tu dia tuan-tuan, nak keluar daripada Islam. Kalau orang tu kata nak keluar daripada Islam, hukum dia jadi hukum mana? Terkeluar dah Ustaz Mizan. Dia kata dia lah ni yang tak keluar lagi pada Islam pasal dia ingatkan Nabi Muhammad. Tu Tuhan kesian kat dia lagi. Dia kata pasal dia terkenangkan kebaikan Nabi Muhammad, itulah yang dia tak keluar pada Islam. Sebab dia kata Nabi Muhammad ni baik, lebih baik daripada Allah. Jahanam. Dia kata Allah tak baik, Allah tak sayang dekat dia. Dia kata Allah biak dia. Dia kata dia waktu 5 tahun dia trauma, umur dia belas-belas tahun dia aksiden patah kaki sampai kena buah besi. Dia kata Tuhan tak kesian kat dia. Lah, ni masalah tak mengaji. Tengok apa yang Nabi lalui, tengok apa sahabat terima, tengok macam mana umat yang cintakan Nabi telah dibadai dan diuji. Bacalah Quran. Dia kata mak dengan ayah dia bawa dia pergi Mekah, pergi buat umrah. Dia kata dia pergi di sana, dia berdoa, Allah tak makbul pun doa dia. Jadi dia kata Allah tak baik dengan dia. Dia kata lah ni dia senyap-senyap pergi belajar Kristian dekat satu padri. Na'udzubillahi min zalik. Jenuh. Tuan-tuan, baru ni saya tengok satu ucapan daripada satu padri Melayu. Padri Melayu, muda lagi budak ni, daripada Ipoh. Dia bagi tahu, dia kata di Johor sudah 10K, 10,000 orang bangsa M. Bangsa M tu makna bangsa Melayu yang telah pun masuk Kristian. Jadi bukan saya nak gempak tuan-tuan, tapi saya nak gempak tuan-tuan, kita semua ada anak cucu. Jadi jomlah doa banyak-banyak, nasihat agama, telefonlah depa duduk Kuala Lumpur, depa duduk Ipoh. Jangan tinggal semayang nak, jangan tinggal masjid nak, jangan. Ni nak habis lah, nisfu Sya'ban. Sikit je. Malam nisfu Sya'ban nak main. Bila nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban hari Ahad malam Senin, Paman. Kan? Malam tu tuan-tuan, ibu-ibu, jangan ada siapa tak mangkit malam tu. Jangan ada siapa tak semayang hajat malam tu, tak semayang tahajud malam tu, tak semayang, tak hidupkan malam tu. Nabi kata bila sampai malam nisfu Sya'ban, malam ni masuk dengan tenggelam matahari. Bila sampai saja malam nisfu Sya'ban, Allah akan turun di langit dunia. Maksudnya rahmat Allah mencurah sehingga ke langit dunia. Dan ada malaikat akan menyeru, mana dia hamba-Ku yang minta, aku nak bagi. Mana dia hamba-Ku yang minta ampun, aku nak ampun dosa. Mana hamba-Ku yang minta rezeki, aku nak beri rezeki dekat dia. Yang minta itu, yang minta ini. Sampai mana? Sampai subuh fajar akan diseru kepada anak Adam. Bahkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan menilik hamba-hambanya. Allah akan tengok kita, Allah akan ampun dosa kita pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua golongan yang tidak akan diampunkan. Siapa dia? Illa limusyrikin wa musyahinin, iaitu kepada orang yang syirik kepada Allah, Allah tak ampun. Duduk terlibat dengan Tok Bomo, nah, hak duk he tu he ni, hak duk minta lain pada Tuhan, duk pakai tangkai, no, jangan. Nak minta dekat perawat, cari perawat yang merawat rawatan Islam. Cari Ustaz Mizan, tak apa. Jangan cari Tok Bomo yang tak ketahuan kalu, kan? Dia pakai belah kita ni dia panggil macam-macam, panggil pelesit, panggil hantu raya. Dia duk pakai binatang tu. Lepas tu baiklah Sat, lepas tu dia hantar hantu raya tu pergi tokak balik. Tu dia duk cari makan cara tu. Tuan-tuan, orang yang terlibat dengan benda-benda syirik ini, Allah tak ampun. Jangan syirik jali ke, syirik khafi ke, jangan maklum. Kita makan ubat itu hanya alat, bukan ubat yang menyembuhkan. Ubat itu adalah alat sahaja. Asy-syafi huwallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun baca sebut nama Allah waktu kita nak makan ubat, dengan namamu ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan. Ubat itu kata Nabi Muhammad, bila satu penyakit, ubat tu kena dengan penyakit itu, sembuhlah dia dengan izin Allah. Kalau ubat menyembuhkan, tentu kosong hospital. Tentu hospital tak ada orang dah. Pasal ubat semua ada, tulis ubat cimane, ubat darah tinggi, ubat sakit jantung, ubat gout, ubat demam, semua ada nama ubat. Tapi pasal apa kau ni makan sembuh, kau ni makan tak, kau ni akan piap. Kan? Pasal apa? Pasal bukan ubat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Hadirin tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Yang kedua, musyahin. Musyahin ni orang yang mengkelahi, orang yang bermusuhan, orang yang mempunyai dendam kesumat dalam hati dia. Jangan hidup berdendam, jangan hidup dalam perkelahian, dengan perseteruan. Jangan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang beriman itu bersaudara, maka islah damaikan antara saudara-saudara kamu. Jadi saya wasiat, kalau siapa nak dapat keampunan Allah pada malam nisfu Syaban, jangan simpan dendam dalam hati. Jangan tidak memaafkan saudara kita. Tuan-tuan tahu dah, hari ni ada ibu bapa tak cakap dengan anak, anak tak cakap dengan mak pak, suami tak cakap dengan isteri, jiran tak cakap dengan jiran, tak berteguk siapa. Sedangkan Nabi kata la yahillu lil muslimin, la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa salasi layalin. Tidak boleh, tidak halal, haram hukumnya, maksudnya haram seorang itu berhijrah, dia pulau, dia tinggal, dia tak cakap dengan saudara seagamanya lebih dari 3 malam. Makna tekat 2 hari 3 hari, habis 3 malam, habis. Kita tak boleh lagi dah lebih daripada tu. Maknanya kita kena bertegur siapa semula. Nabi kata orang yang paling baik antara dua yang bermusuh, man yabda'u bis salam, siapa yang memulakan dengan memberi salam. Jadi tuan-tuan, dua golongan disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata bila sampai malam nisfu Syaban, qumu lailaha wasumu naharaha. Malam tu hidupkan malam, maksudnya dirikan malam. Tu yang kita duk baca Yasin 3 kali tu, kerana kita nak menghidupkan malam. Bukan Nabi kata mesti baca Yasin, tidak. Tapi ulama ijtihad baca Yasin. Pasal apa baca 3 kali? Nak bagi bezalah. Malam Jumaat baca sekali, kan? Macam malam ni kita mengaji, malam lain kita baca Yasin, kan? Jadi kita baca sekali saja. Malam nisfu Syaban bacalah 3 kali, dia panjang sikit, baru nama qumu lailaha. Ada setengah masjid bukan dekat baca Yasin, mereka buat semayang sunat tasbih, ada yang buat qiyamul lail. Maklum, kalau tak buat di masjid, malam tu bangun lebih awal sedikit untuk semayang lebih banyak dan berdoa. Sebutlah nama anak-anak kita, sebut nama anak-anak kita, tuan-tuan, minta kepada Allah. Siang sunat berpuasa. Jadi malam Isnin itu bangun, ajak anak cucu makan sok. Faham malum? Malum? Makan sok. Ni nak masak goreng ikan kasam, bubuh cabai dengan bawang, paman. Kan? Lepas tu nak makan apa? Buat pajri nang nah. Mengecik lah nak abang kata, tuan-tuan. Oi, kan? Jadi contohnya, mangkit semua ramai-ramai makan sok. Lepas itu esoknya hari 15 puasa. Lepas itu bolehlah kita puasa 16, 17, 18 sampai habis 30 mengikut syarat-syaratnya. Kalau kita berhenti, ia dah jadi haram berpuasa semula, tuan-tuan. 15 ni dipanggil akhir hari daripada nisfu Syaban al-awwal. Nisful awal min Syaban. Hari terakhir dia hari 15. Lepas tu 16 bermula nah nisfu sani min Syaban. Nisful akhir min Syaban. Jadi siapa tak puasa hari 15, dia haram puasa hari 16 sampai hari 30. Itu kaedah dia. Jadi kita kena puasa hari 15, baru kita boleh puasa hari 16, hari 17, hari 18, hari 19. Kalau putui hari 18 kita berhenti, hari 19 ke hari 30 haram kita puasa sunat. No?
haram sudah kita puasa sunat. Kita hanya boleh berpuasa kalau nak puasa yang fardu. Apa puasa fardu? Puasa wajib. Puasa apa? Puasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kafarah kalau ada. Nah, kalau orang tu dah ambil Isnin Khamis, macam Isnin baru dia ambil, Khamis hari ni dia ambil, dia bolehlah puasa selepas hari yang ke-15, iaitu puasa Isnin dan puasa Khamis, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya ingat setakat tu saya akan sambung cerita bab puasa di HIG besok lah. Tak ada lah, habis lah. Kalau kita nak sambung bab puasa malam ni lajak lagi lah mana, cukup takat tu. Jadi saya nak ambil kesempatan ucap selamat menyambut ibadat Ramadan, selamat berpuasa Ramadan 1442 dan selamat hari raya lah. Lepas itu maaf zahir batin, kalau kita panjang umur, kuliah kita akan sambung pada selepas daripada Syawal nanti, tuan-tuan. Jadi sempena dengan bulan ibadat, bulan berlipat ganda ganjaran. Buat yang sunat kita dapat yang fardu, buat yang fardu 70 fardu. Tuan-tuan yang nak wakaf Quran untuk kita Yayasan Amal hantar pergi sampai ke Afrika, nah RM25 satu naskah, tuan-tuan. Ataupun nak wakaf telaga, kita ada wakaf telaga Kemboja RM1,200 satu telaga. Lagi orang duk makan ayam kita tu sampai bila-bila. Wakaf telaga di Afrika RM6,000 satu telaga. Tuan-tuan boleh berhubung dengan saya. Nah, macam mana nak berhubung? Tuan-tuan hantar WhatsApp dekat saya nanti balas macam mana cara tuan-tuan nak masukkan duit ke dalam akaun Yayasan Amal Malaysia Kedah. Nombor telefon saya 013 1967. Simpanlah kod-kod tuan-tuan nak tanya, yang lain pun boleh tanya. Sebab korang-korang tuan-tuan ada nombor Tok Qadri. Jadi tuan-tuan boleh tanya kalau ada muskil apa-apa. Bukan nombor akaun saya yang akan saya bagi. Yang akan saya bagi adalah nombor akaun Yayasan Amal Malaysia Kedah. Lepas tuan-tuan pergi bubuh duit di bank, tuan-tuan ambil slip tu, ambil gambar, hantar dekat saya dan nama pewakaf untuk tindakan lanjut pihak urus dia. Takat tu kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma alimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.